sebagaimana yang dijanjikan, kami akan membawakan perbincangan mengenai monsun Timur Laut ataupun musim tengkujuh. Bersama saya dalam talian sekarang adalah Profesor Madya Dr. Muhammad Fazil Muhammad Akhir. Sudah pun bersedia melalui talian Skype, iaitu Pengarah Institut Oceanografi dan Sekitaran Universiti Malaysia Terengganu UMT. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi. Selamat pagi, Prof. Jadi, Prof, saya difahamkan dan juga kita semua difahamkan pada tahun ini monsun Timur Laut ataupun musim tengkujuh yang akan kita hadapi ataupun telah pun kita hadapi sekarang berbeza dengan tahun-tahun lepas. Jadi, perbezaannya bagaimana yang sedang kita hadapi sekarang? Prof, silakan. Baiklah, terima kasih Ridwan. Selamat pagi semua. Sebenarnya monsun Timur Laut adalah satu fenomena yang sangat kita kata fenomena biasa. Dia berlaku setiap tahun. Cuma apa yang unik dalam fenomena iklim ni, dia sentiasa ada perubahan kecil ataupun dalam istilah yang selalu disebut oleh para saintis dia panggil climate variability. Perkara ini berlaku disebabkan oleh banyak faktor. Cuma tahun ini uniknya kita sebut kita risau tentang dua perkara. Yang pertama adalah sudah pastilah kita bagaimana kita ingin uruskan fenomena ini dalam keadaan COVID yang berlaku sekarang ini. Tetapi yang lebih menarik adalah daripada perspektif sains ataupun daripada perspektif klimatologi, apa yang dinamakan sebagai fenomena La Nina. Kita biasa dengar fenomena La Nina, cuma tahun ini dia berlaku sekali lagi. Dan ada kebarangkalian besar bahawa sebenarnya fenomena La Nina ini membawa cuaca lebih sejuk dan juga kita kata hujan yang lebih banyak ke dalam kawasan kita. So itu yang menyebabkan membawa sedikit perubahan kepada fenomena monsun yang berlaku dekat negara kita pada tahun ini. Adakah kita akan mengalami fenomena yang sama? Beberapa tahun lepas kita pernah mencacah suhu sehingga 16 darjah Celsius di tempat biasa, tidak pernah berlaku. Betul Ridwan, memang berlaku. Dalam tempoh 3, 4 atau 5 tahun sekali perkara ini boleh terjadi, terutama sekali kepada kawasan-kawasan di pantai timur. Sebab apa yang berlaku adalah pada musim monsun Timur Laut, suhu sejuk daripada tanah besar di pertengahan Asia akan bergerak pergi ke arah lautan. Dan bila sampai dekat kawasan lautan, kita ada banyak moisture atau kelembapan. So kelembapan ini akan turun ke bawah sebab arus ataupun angin pada musim tersebut bergerak daripada utara ke selatan. So bila turun ke selatan di Laut Cina Selatan, benda pertama yang dia akan jumpa adalah kita punya negara Malaysia dan Terengganu, Kelantan, Pahang adalah antara negara yang awal yang akan menerima hujan yang lebat ni. So dia akan membawa cuaca sejuk. Bila ditambah dengan fenomena seperti La Nina, dia akan menurunkan lagi cuaca yang kita ada lah. So itu yang menyebabkan boleh berlaku sampai mencecah kepada kita kata suhu belasan 19, 18 degree darjah Celsius. So ini benda-benda yang mungkin berlaku. Cuma saya rasa suhu ni memang unik. Kita seronok dengar bila suhu rendah ni kan. Tapi sebenarnya bila ada penambahan dari segi jumlah hujan, itu yang menjadi kerusingan dan kerisauan kita lah, terutama sekali bila kita nak lihat kesan terhadap impak banjir. Itu dari segi suhu. Bagaimana pula dari segi taburan hujan? Adakah akan dijangkakan taburan hujan pada tahun ini akan lebih banyak dan juga lebih lebat berbanding dengan tahun-tahun lepas bersama dengan suhu yang lebih rendah? Taburan hujan kita memang menjangkakan akan ada peningkatan. Benda ni kita boleh nampak berlaku pada awal ataupun transisi perubahan monsun baru ni. Pada bulan 9, bulan 10 baru ni kita boleh nampak berlaku banjir kilat di Kuala Lumpur dan di Seremban. Itu antara sebenarnya berlaku akibat daripada kehadiran La Nina. Dan La Nina ni dia datang pertengahan tahun, sekitar bulan Mei, Jun, Julai. Dan dia dirasai di seluruh dunia. Antara tempat yang merasai impak La Nina ni antaranya India yang mengalami monsun barat daya ataupun monsun pada bulan Jun, Julai. Mereka telah merasai sedikit impak La Nina ni. Dan kita pun merasai baru-baru ni waktu perubahan monsun. Dan ini kerisauan kita sebab bila masuk dalam musim monsun, dia ada dua kebarangkalian. Sama ada La Nina ni akan makin kuat ataupun dia akan makin perlahan. So itu yang menjadi tanda tanya sebab apa yang kita biasa buat ramalan, bila kita sebut ramalan, dia adalah tempoh yang pendek. Saya ingat ramalan ni Jabatan Meteorologi Malaysia sebagai contoh telah membuat satu ramalan mereka dah menjadi semakin baik pada masa sekarang ini. Cuma cabaran terbesar dunia ataupun cabaran terbesar para saintis adalah untuk membuat unjuran. Unjuran ini dijangka panjang dalam tempoh sebulan, 2 bulan untuk menjangkakan bagaimana La Nina ni akan berubah, sama ada dia makin kuat atau makin perlahan. Ada possibility dia menjadi makin perlahan.
Itu yang menjadi tanda tanya sekarang ni. Cuma sekarang ni kalau Ridwan untuk makluman, di Terengganu sejak 2-3 hari ni dah hujan tak berhenti. Kita dah lama tak nampak matahari. So dan semalam dilaporkan ada beberapa kawasan telah dinaiki air. Dan ini antara yang kita boleh nampaklah kesan-kesan perubahan iklim yang sedang berlaku di sekitar kita pada musim monsun timur laut. Ya, dari segi unjuran pula bagaimana? Sampai bila perubahan ini berlaku di Malaysia? Perubahan ini sebenarnya dia akan berlaku sekiranya La Nina berterusan. Dia akan berlaku sehingga bulan Februari. La Nina kebiasaannya berdasarkan pada kajian sebelum ini memang dia akan tamat selepas Februari, dia akan makin perlahan. Kalau kita biasa dengar La Nina, El Nino. So ini dia ada dua fenomena yang bertentangan. So kebiasaannya selepas 6 bulan, selepas 5-6 bulan dia akan makin perlahan dan dia akan hilang. So kita akan menjangkakan impak dan kesan La Nina ni sehingga sekitar bulan Januari atau Februari. Cuma kita mengharapkan dalam tempoh mungkin dalam bulan Disember ni kita boleh nampak bagaimana dia punya pergerakan La Nina ni, adakah dia makin kuat atau makin perlahan. Tapi dia tidak akan berpanjangan. Apa-apa pun dia akan tamat sekitar bulan Februari. Dan apabila berlakunya sehingga bulan Februari, bermulanya bulan Februari, cuaca kering yang agak panas mula akan berlaku di Malaysia, khususnya di negeri-negeri utara. Jadi cuaca kering ini pula bagaimana? Seolah-olah kita berada dalam winter selepas kita bergerak dalam summer, musim panas. Profesor. Betul Tuan. Sebenarnya antara keunikan musim monsun ni, saya ingat ini antara kebesaran Allah lah. Bila dijadikan kita dapat banyak hujan, lepas je musim hujan ni kita dapat musim yang kering. Ini memang fenomena yang biasa dialami, terutama sekali di pantai timur. Memang kita boleh nampak sekitar bulan Februari, Mac, ini adalah cuaca yang dalam keadaan kering selepas berlakunya monsun. Kita menjangkakan sekiranya La Nina berterusan agak lama sebelum dia tamat hujung bulan Februari, berkemungkinan kita mengharapkan kemarau itu tidaklah begitu teruk. Tapi kalau ikutkan pada tahun-tahun yang sebelum ini, kalau saya boleh gambarkan tahun lepas dan 2 tahun sebelum ini, sebenarnya cuaca monsun di kawasan pantai timur ni sangat kering. Kita tidak mengalami hujan yang seperti mana yang kita alami pada tahun ini ataupun 3 tahun lepas. 2 tahun lepas memang cuaca agak kering, gelombang hujan monsun ni agak kurang. Dan sebenarnya cuaca kering tu agak berpanjangan, lepas habis monsun disambung pula dengan cuaca kering. Tapi untuk saya ingat itu fenomena yang biasa kita alami. Cuma kita rasa mungkin ada sedikit perubahan bila dicampur dengan kehadiran La Nina ni. Apapun kita memang mengharapkan tidak berlakulah fenomena ekstrim. Itu yang menjadi concern kita pada masa sekarang ini. Jadi Prof, apabila berlakunya fenomena yang boleh dikatakan sebagai ekstrim dan juga berbeza daripada tahun-tahun lepas ini, mungkin sedikit pergerakan dan juga perubahan dari segi habitat kehidupan marin maupun kehidupan di atas darat. Jadi jangkaan pada tahun ini, kalau kita lihat di surat khabar juga telah pun dilaporkan, contohnya di Terengganu, kehadiran siput secara banyak di pantai. Adakah jangkaan ini juga akan berlaku peralihan kehidupan marin dan juga perubahan kehidupan marin? Kita sebenarnya memang ada beberapa perkara yang unik yang sering berlaku. Wallahualam, tapi kalau kita lihat daripada perspektif sains, sebenarnya memang kebelakangan ni banyak perkara unik berlaku. Sebagai contoh, yang kita jumpa siput yang banyak di perairan Cedering. Sebenarnya sebelum ni dia banyak di perairan Marang, tapi dia berubah kawasan. Sebenarnya ini banyak dipengaruhi oleh pergerakan arus, perubahan iklim. Benda-benda macam tu ada, tapi dia berubah tempat, berubah kedudukan, berubah intensiti. Semuanya dipengaruhi selalunya oleh intensiti ataupun pergerakan arus laut dan juga produktiviti yang ada di kawasan tersebut. Tapi saya rasa yang kita paling rusing sebenarnya adalah cuaca perkara ekstrimnya apabila ia memberi kesan sebagai contoh kepada penduduk atau komuniti kawasan pesisir pantai, terutama sekali bila berlaku monsun yang sebegini. Selain daripada banjir, yang kedua yang jarang disebut adalah fenomena hakisan pantai. Hakisan pantai sebenarnya adalah satu fenomena yang sangat kritikal di Malaysia, terutama sekali di pantai timur. Di mana-mana kawasan sebenarnya kita menghadapi isu hakisan pantai yang sangat-sangat tinggi. So jadi sekiranya berlaku fenomena monsun tahun ini lebih tinggi daripada biasa, kita menjangkakan impak kepada kawasan hakisan juga akan
akan semakin tinggi. So itu adalah dua benda yang sering kita lihat bila berlakunya monsun, banjir dan juga kisah pantai. Pihak Universiti Malaysia Terengganu pastinya pihak R&D iaitu pihak Research and Development. Bagaimana kerjasama dari pihak profesor sendiri dengan kerjasama melalui agensi-agensi luar dalam memberi input kepada agensi-agensi seperti Bomba dalam menghadapi musim tengkujuh pada kali ini? Ya, sebenarnya pihak Universiti Malaysia Terengganu kita bekerjasama dengan sangat rapat dengan agensi-agensi kerajaan di sekitar kita dan juga rakan-rakan yang berkhidmat untuk memastikan apa jua bencana yang berlaku dalam masa terdekat ini, untuk sama-sama kita bantu. Sebagai contoh, saya ingat unit bencana di UMT telah bersiap siaga sejak awal bulan 11 lagi, memastikan sekiranya berlaku apa-apa. Dia sebenarnya kita bukan saja kisah tentang sebab tahun ni kita tak ada pelajar di kampus kan, tetapi kita juga bergerak untuk membantu penduduk setempat yang berhampiran dengan UMT untuk sama-sama kita bertindak sekiranya berlaku apa-apa bencana. Dan yang kedua, saya ingat kita juga banyak bekerjasama dengan agensi kerajaan seperti Jabatan Pengairan dan Saliran untuk memastikan, sebab di UMT kebetulan kita adalah aliran air yang kawasan aliran air untuk catchment yang sangat besar di kawasan Kuala Nerus, yang pengakhirannya di UMT, itu laluan sungai itu sampai ke UMT dan keluar ke laut. Dan kita memang sentiasa, saya pun baru dimaklumkan pagi tadi pihak UMT baru saja berhubung dengan JPS untuk membuka laluan aliran sungai untuk memastikan aliran air berjalan dengan lancar supaya tidak berlaku apa-apa banjir yang buruk di kawasan penghampiran. So itu antara tindakan-tindakan kami lah di peringkat universiti untuk sentiasa bekerjasama dengan agensi berkaitan dan juga penduduk setempat. Pesanan Prof kepada penonton agar sentiasa berwaspada dengan monsun pada kali ini, Prof. Ya, saya ingat apapun kita kena sentiasa, sebab zaman sekarang ni zaman teknologi, maklumat di hujung jari. Saya rasa setiap di kalangan kita cuba pastikan dapatkan maklumat dengan cepat dan paling penting dapatkan maklumat yang tepat. Sebab sebagai contoh, kadang-kadang kita dapat WhatsApp maklumat yang kadang-kadang salah. Kan tunjuk angin monsun datang daripada selatan, kata awan besar nak sampai Terengganu, sebenarnya awan ni dia datang daripada utara ke selatan. So ini maklumat-maklumat ni kita boleh dapat dengan mudah sekarang ni. Ada apps dan sebagainya yang boleh kita lihat. Cuma pastikan maklumat itu benar, dan bila kita nak sampaikan kepada orang, pastikan maklumat itu tepat. Kita boleh dapat maklumat yang tepat daripada Jabatan Meteorologi dan juga agensi kerajaan yang ada maklumat yang lebih tepat, dan pastikan kita aware dengan apa yang berlaku di sekeliling kita. InsyaAllah sekurang-kurangnya dia membantu juga pihak-pihak tertentu yang mungkin akan memastikan bencana-bencana yang berlaku ini dapat dikekang dengan tindakan yang lebih pantas dan lebih baik. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Fazil Muhammad Akhir, Pengarah Institut Oceanografi dan Sekitaran Universiti Malaysia Terengganu. Itu dia, monsun dan COVID-19 cabaran berganda, berbeza sedikit pada tahun ini. Dan selepas ini kita akan berbincang juga mengenai kesiapsiagaan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dalam menghadapi musim tengkujuh pada kali ini.